قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Artinya, Allah mengasihi orang yang selalu bertaubat. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya terpanjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab sifat 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kita masih dalam bab yang pertama daripada 10 bab sifat-sifat mahmudah. Muka surat 31 ni dia datangkan beberapa dalil secara ringkasnya berkenaan dengan sifat yang pertama, iaitu taubat. Satunya firman Allah Ta'ala, kata Allah, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mengasihi. Sedaknya kalau kita tambah sesungguhnya. Sebab ayat tu ada inna. Inna tu menegaskan lagi ayat tersebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang yang selalu bertaubat. Terjemah daripada selalu tu daripada kalimah tawwab. Allah Ta'ala guna kalimah tawwab, dia tak guna kalimah at-taibina. Dia guna at-tawwab. Tawwab ni orang mengaji bahasa Arab dia panggil sirah mubalaghah. Satu lafaz yang digunakan oleh orang Arab menunjukkan terlampau. Jadi at-tawwabin ni maknanya orang yang melampau-lampau dalam bertaubat. Jadi bahasa sedak dia terjemah yang selalu bertaubat. Mafhum daripada ayat ni kita boleh faham Allah Ta'ala kasih, sayang ataupun suka pada orang yang banyak bertaubat. Maknanya kalau orang yang berada dalam keadaan berdosa, Allah Ta'ala tak kasih lah. Itu mafhum mukhalafah dia. Mafhum sebalik daripada ayat ni. Kalau kita nak pindah diri kita daripada keadaan Allah Ta'ala tak kasih dengan sebab dosa kita yang banyak, maka jalan dia ialah jalan taubah. Jalan memperbanyakkan taubat. Dan taubat ni kewajipan yang berpanjangan. Ijma' ulama' sebut dah dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, wajib bertaubat bagi dosa-dosa besar. Tak kiralah dosa besar jenis macam mana, berkait dengan manusia, tak berkait dengan manusia, berkait dengan kefarduan. Semua sekali itu asalkan sebut dia dosa besar, maka hukum taubat tu adalah wajib. Adapun daripada dosa kecil, yang tu khilaf. Ada ulama tetap mengatakan wajib bertaubat walaupun dosa tu adalah dosa kecil.
Cuma ada lagi qaul ulama, pendapat ulama yang mengatakan tak wajib lah. Bila dosa tu dosa kecil sebab dia gugur dengan kebajikan-kebajikan yang kita buat. Cuma saya sebut tadi ialah taubat ni kewajipan yang berpanjangan. Dia tak serupa dengan kewajipan lain. Macam kewajipan solat. Kewajipan solat tadi bila masuk waktu maghrib ada kewajipan atas kepala kita. Aqimus solah, Allah Ta'ala perintah dirikan kamu akan semayang. Waktu tadi 7.28 waktu maghrib. Maknanya kita wajib mendirikan solat maghrib. Tempoh masa dia bagi sampai pukul 8.37. Tu tempoh masa dia bagi. Bila kita dah tunai dah tadi 3 rakaat, tak ada lah kewajipan tu atas kita. Atas orang yang tak semayang lagi lah, duk ada kewajipan tu. Masuk waktu isyak 8.37, mari pula kewajipan sembahyang isyak pada kita. Adapun taubat, selagi mana ada dosa, selagi itulah kewajipan kena atas kita. Tu taubat, dia tak serupa. Ramadan contohnya. Tengok hari Ahad ni, nampak. Maka pada malam tu, kewajipan atas kita tu, kutiba alaikumus siyam. Siapa-siapa yang tengok anak bulan, ataupun diisytiharkan ada yang nampak anak bulan, falyasum, lamul amri, lam perintah, maka hendaklah dia berpuasa, yakni wajib puasa. Maka wajiblah atas kita puasa start daripada malam tu, malam 1 Ramadan, sampailah tengok anak bulan balik 29 ataupun 30 Ramadan. Lepas daripada tu habis kewajipan puasa. Adapun taubat, selagi mana kita ada dalam keadaan buat dosa besar, maka kewajipan taubat tu duk berjalan atas diri kita. Tak berhenti tu. Sebab tu jangan bersibuk dengan perkara-perkara sunat. Sebab kita ada kewajipan. Gitu. Bukan tak bagi bersibuk dengan yang sunat tu, kita tinggal terus taubat pun tak. Nak beritahu, utamakan yang wajib lah. Utamakan yang wajib. Sebab apa? Kewajipan taubat duk berjalan atas diri kita. Kita ada dosa dalam bentuk ibadat fardu yang kita tinggal. Nak kena qada. Mari orang bawa jenazah ke surau kita, kita pun sibuk nak semayang jenazah juga. Padahal kita ada semayang qada. Bagi orang yang semayang jenazah, cukup dah. Gugur dah kan tuntutan fardu ain. Ada dah orang yang semayang jenazah. Kita tak semayang jenazah pun tak apa. Sebab dia bukan fardu ain atas semua. Ada sekumpulan orang yang melakukan amalan ataupun perkara tersebut, maka gugurlah tuntutan tersebut daripada orang lain. Adapun kita ada semayang qada, sibukkan diri kita dengan semayang qada. Tak semayang jenazah pun tak apa. Tu nak beritahu kewajipan qada ataupun kewajipan bertaubat. Kalau berbentuk kefarduan, maknanya bersibuklah diri kita untuk menyelesaikan qada kita. Tak tahu jumlah sebanyak mana, ijtihad sendiri. Kita ijtihad sendiri. Berapa tahun, berapa waktu. Bila kita dah yakin dah sebanyak ni lah aku tak semayang dulu, kita pun qada lah. Habis selesai. Tapi sebenarnya silap kira kita. Padahal ada lagi yang tak qada. Tak apa, tak ada salah. Tak ada salah sebab apa? Kita dah yakin dah. Banyak ni je semayang aku kira dah. Start daripada balik sampai umur 15, sampai umur 20. Tak semayang 5 kali sehari. Kalilah kita beberapa tahun tersebut.
Keluarlah natijah dia. Padahal ada lagi yang tersembunyi, solat-solat kita yang kita tak buat. Tak apa, tak berdosa dah. Sebab apa? Pada ijtihad kita, kita dah qada semua dah. Serah pada Allah Ta'ala pula. Cuma nak sebutnya ialah, kalau berkait dengan fardu, qada. Kalau berkait dengan manusia, sebut dah 2-3 perkara yang perlu kita buat. Ingat balik zaman kita sekolah dulu. Duk asrama. Duk asrama ni, kadang-kadang duk ambil barang orang. Saya ingat pernah, satu kali, dulu-dulu, mesyuarat PIBG pun. Ada seorang nenek mari. Mak ayah tak tahulah. Boleh jadi mak ayah duduk overseas ke mana tak tahulah. Nenek mari. Mewakili cucu dia. Cucu dia ni barang asyik hilang. Dia pun kata, tak tahulah saya nak kata sekolah ni sekolah agama ke sekolah penjenayah. Ni dia tu. Marah dia sebab anak cucu dia tiap-tiap kali balik ada je barang hilang. Kalau kita orang ada, boleh kira lagi. Ni kita orang pun tak ada. Nak beli barang tu pula, nak kena beli baju pula, nak kena beli seluar pula, nak kena beli songkok pula. Padahal dia tak tahu, kadang-kadang perangai budak asrama ni, dia letak, dia tak ambil dah, dia tak cari dah. Dia sidai kain, jatuh kain atas latar, dia tak angkat dah. Kalau tuan-tuan ada anak di asrama, atau cucu di asrama, gitulah perangai di asrama ni. Jaranglah kita bertemu yang rajin pergi kutip. Kalau dia jatuh atas lantai, dia tak ambil dah. Nanti dia bagi tahu ke ayah dia, hilang, dia bagi tahu. Padahal warden duk kutip. Simpan, letak dalam satu bilik, timbung situ. Tunggu siapa nak ambil. Tak ada orang ambil, lupus lah. Nak buat apa duduk dalam tu? Berkolak situ lah. Tu cuma nak sebutnya ialah, kalau kita waktu dulu-dulu duk ambil barang orang, tu harta orang tu, ambil songkok orang, ambil baju, ambil seluar tanpa izin daripada tuan dia tu. Tuan dia pun kita tak tahu duduk mana dah. Tu nak minta halal, nak minta apa, nak bayar balik. Tu banyak perkara yang kita nak kena buat tu. Tu salah satu daripada jalan taubat tu. Maka bersibuklah dengan urusan tu. Dulu aku pernah ambil songkok fulan bin fulan. Ingat lagi tuan dia, nombor pun dah ada lagi. Hello. Dulu zaman kita tingkatan 5 dulu, aku ambil songkok mong. Lepas tu aku buat-buat macam songkok aku. Aku tahu sangat mau cari songkok, tapi aku buat macam songkok aku lah. Sekarang ni aku nak bagi tahu, aku nak bayar balik. Ataupun mu nak songkok dulu, yang 10 tahun dulu, ada lagi aku simpan. Dia kata awak mari lah. Itu ada sentimental apa? Value dia panggil. Tak balik. Kalau dia nak yang asal juga. Dia nak yang tertulis tahun di situ, 2000 contohnya, 2005 contohnya. Dia nak yang tu. Tak balik, dah ada. Ataupun dia kata mau bayar. Sebab apa? Songkok aku tu, songkok mahal tu. Songkok ada tanduk, dia panggil. Songkok ada songkok biasa, ada songkok bertanduk. Songkok mahal tu, songkok bertanduk. Bukan macam songkok kita dulu-dulu yang boleh lipat bubuh dalam buku. Sekarang ni songkok tak boleh lipat dah. Mahal RM20, RM30, mak ayah beli. Bayar RM20, RM30. Dah barang tak ada dah. Tak payah, aku halal lah. Alhamdulillah, selesai situ. Tu taubat. Jalan taubat. Kena ingat balik. Zaman kita duduk di mana dulu? Zaman bujang-bujang, berkongsi rumah sewa. Ambil barang orang ni, ambil barang orang ni, makanan orang tu. Kita tahu, kawan kita ni jenis berkira pula makanan dia. Kalau yang jenis tak berkira, tak apa, nak mengambil lah. Dalam lokal aku ada makanan. Tak apa, jenis itu. Maknanya makanan dia, makanan kita, makanan dia. Ada jenis member macam tu. Ada jenis member yang jenis berkira. Yang berkira jangan buat air. Ambil Maggi dia, kita masuk siap-siap dah dalam baldi. Tu budak asrama. Masuk dalam baldi. Ada 10 paket Maggi, bubuh dalam baldi. Cari air panas, bubuh dalam tu. Makan dengan hanger. Tu budak-budak.
Kalau tuan-tuan nak tahu. Cuma nak sebutnya gitulah. Barang orang, maknanya jalan taubat dia kena minta halal. Atau bayar balik. Atau hantar balik. Cuma nak sebutnya, selagi mana ada dosa besar yang kita buat, maka kewajipan bertaubat berjalan atas diri kita. Adapun ibadat-ibadat lain, ibadat zakat contohnya, kita tak mampu, maknanya ayat wa atuz zakah tak ada atas kita. Dan keluarkan oleh kamu akan zakat, tak kena atas kita. Sebab apa? Kita cukup-cukup je. Duit simpanan pun tak cukup nisab. Adalah simpanan, tapi simpanan pun tak cukup nisab. Lepas tu, kalau cukup nisab pun, tak cukup haul. Mesti akan kurang daripada nisab tu juga. Maka tak kenalah ayat wa atuz zakah pada kita. Tak kenalah ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Naklah kamu tunaikan haji dan umrah. Yang kali pertama tu haji wajib, umrah wajib. Tak kena sebab apa? Kita tak ada belanja. Adapun taubat, tubu ilallah. Kena pada semua. Surah Tahrim tu. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang tu kena pada semua. Walaupun pada masa tu duduk terbaring, terguling, tak boleh bangun dah. Tubuh tak boleh bergerak dah. Mata celek lagi, otak ingat lagi, maknanya berakal lagi, waras lagi. Cuma tubuh dia sakit, stroke, duduk atas latut, duduk atas tilam. Wajib bertaubat. Ingat tu. Wajib bertaubat ni dia berjalan sepanjang usia kita. Baik. Jadi jalan taubat ni adalah jalan untuk menggapai cinta dan kasih daripada Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Bila sebut banyak bertaubat, maknanya jatuh banyak kali. Ataupun banyak dosa. Maknanya Allah Ta'ala tak sisihkan. Walaupun seseorang tu sangat banyak dosa, sangat banyak salah. Jangan jadi macam kita. Kita buat salah sekali tu, kita pandang sinis dah. Allah Ta'ala kasih orang yang banyak bertaubat. Bila sebut banyak bertaubat, banyak dosa. Ataupun banyak berulang dosa yang sama. Dosa yang sama berulang. Buat kali ni, taubat pada Allah. Buat pula, taubat lagi. Buat pula, taubat lagi. Pun Allah Ta'ala suka. Dosa yang berlainan pun Allah Ta'ala suka juga. Kalau dia bertaubat daripada dosa ni, daripada dosa ni, daripada dosa ni. Semua dosa lain-lain pun Allah Ta'ala suka juga. Tu perangai Allah Ta'ala tak serupa lah dengan kita. Kita anak salah sekali tu mari rasa benci, marah dah kita. Padahal kesalahan yang dia buat tu tidak diambil kira pun kadang-kadang pada syariat. Apatah lagi yang kecil-kecil, yang belum akil, belum balik lagi. Maka syariat pun tak ambil kira. Allah Ta'ala pun tak marah lagi pada anak-anak sebesar tu. Kita marah dah, berlebih-lebih dah kadang-kadang kita marah. Adapun Allah Ta'ala dia tunjuk sifat dia, sifat pengasih dia. Walau hamba dia banyak dosa yang berlainan, ataupun hamba dia ni ada satu dosa yang sama duk berulang-ulang, tetap dia kasih kalau hamba ini bertaubat kepada dia, walau berkali-kali. Sebab tu saya ingat Habib Ali Al-Jufri dia pernah sebut, kalau engkau melakukan satu dosa, kemudian engkau bertaubat, kemudian jatuh lagi, dia kata irji', dia kata balik lagi pada Allah, jatuh lagi pada dosa yang sama, irji'. Jatuh lagi, dia kata irji', dia kata kemana lagi kita nak pulang? Sebab kita tak ada tempat pulang kecuali kepada Allah. Nak pulang kemana lagi kita? Siapa lagi yang boleh ampunkan dosa kita? Tak ada. La malja wa la manja. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah bulan Ramadan, antara doa yang imam-imam Mekah duk baca, duk sebut tu, ialah disebut la malja wa la manja illa ilaika.
Tak ada tempat kita nak kembali, tempat kita nak selamat, tempat kita nak harap diri kita ni illa ilai, kecuali kepada Allah Ta'ala. Maknanya pun sebanyak mana dosa kita, kena ada satu sifat, iaitu rajak pada Allah Ta'ala. Dalam kitab ni tak ada sifat rajak. Dalam kitab ni ada sifat khauf lepas ni. Bab yang kedua dimasuk khauf. Tapi khauf nak kena seiring dengan rajak. Terlebih khauf pun tak boleh, terlebih rajak pun tak boleh. Cuma kalau kita duduk dalam keadaan berdosa banyak, dosa besar pula tu, banyak pula jenis dia, ataupun berkali-kali berulang dosa-dosa yang sama tu, ingat kita duduk dalam keadaan mengharap pada Allah Ta'ala yang mengasihi hamba-hamba dia yang bertaubat, yang maha menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Kata Babu Zik, dia kata masuk molek, dia kata. Sebab Allah Ta'ala suka kepada hamba dia yang banyak bertaubat. Patu sifat dia sendiri pun innahu kana tawwaba. Hamba yang suka bertaubat, dia sendiri pun suka menerima taubat. Masuk molek. Maka dia pun bagi contoh serupa dengan seorang tuan rumah yang suka menerima tetamu, yang tetamu tu pula suka ziarah. Masuk molek. Tapi kalau kita suka pergi rumah orang yang tuan rumah dia tak suka terima tetamu, tu tak lagi kita. Tak selesa tuan rumah. Sebab apa? Kita suka pergi rumah dia, yang dia tak suka terima tetamu. Kalau tetamu mari je gelisah lalu dia. Sebab apa? Sebab rumah dia taraf hotel. Kita mari bawa anak kecil, habis bersepah rumah dia. Dia tak suka terima tetamu. Kita pula suka ziarah. Tu tak selesa di balik tuan rumah. Begitu juga kalau kita suka terima tetamu, tapi yang nak ziarahnya tak ada, tak ada juga. Kena dengan Allah Ta'ala dan orang yang suka bertaubat. Allah Ta'ala kata diri dia, innahu kana tawwaba. Dia sangat-sangat suka menerima taubat. Adapun hamba pula suka bertaubat. Masuk dua tu. Maknanya bertemu buku dan ruas. Orang yang suka bertaubat, pergi menghadap yang maha menerima taubat. Yang sangat gemar menerima taubat. Masuk buku dan ruas, bertemu di situ. Baik. Jadi sini dia nak bawa ayat pada kita, nak bagi tahu, nak suruh kita bertaubat biar kita termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala kasih. Baik. Dan taubat tu sendiri kita kena tahu dia adalah satu ibadah. Satu ibadah maknanya satu pahala pada kita bila kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Erti sabda Nabi, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tak berdosa. At-taibu ni kita kena terjemah orang yang bertaubat dengan taubat yang sahihah. Taubat yang betul-betul sah di sisi syariat. Taubat yang betul-betul sah di sisi syariat. Alif lam tu alif lam lil kamal tu. At-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benar taubat, gitu. Taubat tu daripada apa? Daripada dosa. Maka Nabi banding. Nabi banding. Kaf tu kaf banding. Kaman seperti man la dzambalah, seperti orang yang tak berdosa. Nabi nak beritahu apa? Nabi nak beritahu bila seseorang itu bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, maka orang tu seperti tak berdosa. Serupa baru keluar daripada perut ibu. Banyak kan ada hadis yang begitu. Kayaumi waladathu ummuh,
Seperti seolah-olah macam orang pergi buat haji. Balik bawa haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur. Tu, haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Orang yang dapat haji macam tu, balik tu kayaumi waladathu ummuh. Seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Tak ada dosa. Cuci, bersih. Serupa kain putih. Tak ada dosa sikit pun. Serupa ni, at-taibu minadz-dzambi ni, orang yang bertaubat dengan taubat yang betul, yang sah di sisi syariat. Sebab tu taubat nak kena ngaji. Seperti orang yang tidak berdosa, yakni bila mana taubat dia diterima, maka orang tadi umpama seperti orang yang tidak berdosa. Tak ada dosa kita. Pergi menghadap Allah Ta'ala di akhirat, tak ada dosa. Kata apa? Kata Ibnu Hajar, dia kata apa? Dia kata adil ni bukan maksudnya nak banding, tidak. Cuma nak beritahunya ialah kelebihan. Orang yang bertaubat ni umpama macam orang yang tak ada dosa. Walaupun dalam ilmu Allah Ta'ala tahulah si fulan bin si fulan ni pernah ada dosa. Dalam ilmu Allah Ta'ala tak terhapus pun, maklum. Dalam suratan amal lah tak ada, dipadam dosa tersebut. Daripada suratan amal kita, dosa sekian-sekian dihapuskan. Adapun dalam ilmu Allah Ta'ala, fulan bin fulan pernah melakukan dosa. Tapi bila mana dia bertaubat, maka Allah Ta'ala suruh malaikat hapuskan daripada suratan amal. Itu bagi orang yang muqarrabin, bagi golongan muqarrabin. Mereka tetap juga merasa malu walaupun taubat dah diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab masih ada dalam ilmu Allah Ta'ala yang dia ni pernah melakukan dosa. Supaya ginilah. Supaya kita ni ada sejarah hitam. Sejarah hitam tu pula sampai ke tahap malunya keluarga kita. Maka mak ayah kita kata, gila duduk di Kuala Lumpur, tak payah duduk sinilah. Malu dengan orang kampung. Orang kampung tahu perangai kita, sejarah hitam kita tu. Walaupun kita tinggalkan kampung tu 10 tahun, 20 tahun dah, selagi mana ada orang yang sempat dengan sejarah hitam kita tu, dia ingat tak? Dia ingat lah. Kita balik tu berubah sakan dah kita. Tak ada dah perangai bodoh kita zaman kecil-kecil, zaman remaja, zaman darah muda tu, tak ada dah perangai tu nya. Soleh dah kita, duduk di Kuala Lumpur pergi mengaji situ, mengaji sini, berubah sakan dah kita. Tapi kalau kita balik kampung, ada tak orang yang kalau tak keluar di mulut dia sebut pun dia masih ingat apa yang kita buat? Ada lah. Apatah lagi dia kata, mu ingat tak mu zaman apa? Zaman darah-darah muda dulu, nakal-nakal dulu, buat perangai tu. Boleh jadi ada orang tua yang bercakap balik dengan kita benda-benda yang kita buat dulu. Gitulah ibaratnya bagi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dia sangat-sangat malu benda tu. Walaupun Allah Ta'ala dah ampunkan dosa, tapi bagi dia itu sangat memalukan. Sebab Allah Ta'ala tahu macam mana keadaan kita. Sebab tu kita duk baca di awal kuliah. Wala tu'akhidna bima ta'lamuhu minna. Mu jangan ambil kira lah apa yang mu tahu tentang kami. Kita duk ngajar ni, cerita tentang taubat ni. Seolah-olah orang ngajar ni duk taubat tiap-tiap masa. Padahal Allah Ta'ala tahulah kita duk ngajar ni, taubat pun dosa pun banyak. Tapi mu jangan ambil kira lah, ya Allah, apa yang mu tahu tentang diri aku. Walaupun aku nak cerita ni benda baik, nak suruh umat jadi baik, walaupun aku tak baik, ya Allah. Gitu. Sebab dalam ilmu Allah Ta'ala tak ada yang tersembunyi. Tapi di malaikat hapus. Dalam suratan amal padam. Tu lebih. Sebab tu Nabi kata, kaman la zambat.
seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa bila mana taubat tu diterima oleh Allah Taala. Baik. Beringat jangan taubat ni juga saya selalu ulang ni daripada penyakit madmumah hati kita ni pun yang ni pun kena taubat juga ni. Jangan terlupa, takut nampak perbuatan zahir saja. Kena taubat. Ni dalam hati kita duk ada hasad, duk ada riak, duk ada apa lagi? Duk ada ujub, duk ada takabur. Tu semua ijma' ulama dosa besar tu. Jangan duk pergi betul akidah saja. Akidah ni goliknya kita yang ada dalam surah ni, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah comel dah. Baki laginya amal ibadat kita yang wajib tu. Semayang tu kalau kita ngaji dah, insya-Allah betul. Salat maknanya diterima dah. Puasa kita buat setahun sekali, kita buat dengan ngaji juga, insya-Allah puasa diterima dah. Cuma kena ingat satu lagi, maksiat ni maksiat batin kita. Tu pun ijma' ulama juga dosa besar. Hasad dosa besar, ngaji dah dalam bab depan dulu 10 sifat mazmumah. Hasad ijma' ulama dosa besar. Riya ijma' ulama dosa besar. Ujub, takabur, apa lagi? 10 sifat tu semua tu dosa-dosa besar. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang bersibuk dengan amalan sunat dalam masa yang sama dia membiarkan hati dia penuh dengan dosa besar ni. Dosa besar ujub, takabur, riya, hasad dan sebagainya. Amalan dia sia-sia, kata Imam Ghazali. Sebab tu jangan bersibuk dengan yang sunat sehingga terabai yang wajib. Ni mengaji yang wajib ni, yang amalan batin ni yang wajib yang kita duk ngaji ni. Nak kenal sifat ujubnya bagaimana, sifat takaburnya macam mana, sebab nak taubatlah. Sebab nak bertaubat daripada sifat ujub, nak taubat daripada sifat takabur, nak taubat daripada sifat riya, nak taubat daripada sifat hubbud dunya, hubbul jah, apa lagi jenis hub. Semua sekali tu kita ngaji, kita nak kenal tu dengan sebab kita nak bertaubat daripada dosa-dosa ataupun maksiat batin kita. Kalau kita duk semayang dalam keadaan kita tak ikhlas pada Allah Ta'ala. Semayang pula semayang apa? Semayang sunat. Kita semayang sunat. Contohnya, dalam hati kita duk ada dosa besar, iaitu dosa besar riya. Pas terima kau semayang sunat itu. Tu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhaj, dia kata sia-sia. Sebab tu biar berjalan serentak. Kita ngaji bab usuluddin betul dari sudut akidah. Ngaji ilmu amal ibadat syariat zahir kita, fiqhnya untuk betul amal ibadat zahir kita. Lepas tu ngaji tasawuf untuk kita tahu dalam diri kita ada nyakit yang juga dosa besar, maka kita bertaubat daripada dosa besar yang ada dalam hati kita tu. Semayang sunat bukan main rajin, tapi panas baran duk ada lagi di kita. Ghadab salah satu daripadanya. Ghadab salah satu daripada penyakit mazmumah. Tu kena beringat. Jangan bersibuk dengan yang sunat sehingga terabai yang wajib. Biar berjalan serentak. Mengaji kita ilmu tasawuf. Sebab apa? Nak kenal bila ada di kita, kita nak taubat. Sambil-sambil pada masa tu, buat yang sunat. Semayang sunatnya, puasa sunatnya, baca Qurannya, zikirnya dan sebagainya. Yang fardu tak ada pernah kita cuai. Kita buat yang fardu tak ada perlu qada. Semayang sunat kita beserta dengan taubat daripada dosa-dosa batin kita. Baik. Jangan terlepas pandang yang tu. Dan sabda Nabi SAW lagi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Ni fi'il amar ni. Tubu ni fi'il amar. Bila fi'il amar, al-amru yadullu ala al-wujub. Perintah, maka dia menunjukkan wajib. Kecuali perintah tu diiringi dengan qarinah-qarinah lain. Maka perintah tu bertukar daripada wajib kepada sunat.
Adapun perintah yang tak diiringi dengan qarinah-qarinah lain, maka dia kekal dalam keadaan wajib. Baik. Jadi Nabi kata, wahai seluruh manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Maknanya wajib kalian bertaubat kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi, kata Nabi, sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepadanya, yakni kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali, kata Nabi. Aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Baik. Nabi ni, Nabi dan Rasul, dia adalah golongan yang maksum. Bila sebut maksum, mustahil pada adat Nabi dan Rasul melakukan dosa dan maksiat. Adapun wali, wali, kita ni wali pun tak, maknanya tak termasuk lah. Ni sebut wali yang tinggi ni. Adapun wali, wali ni dia bukan maksum, tapi dia mahfuz. Dia orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dosa. Tapi walaupun dia ni dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dosa, tapi harus pada harus pada akal dia melakukan dosa. Adapun Nabi maksum, maka mustahil pada akal dia jatuh pada dosa. Habis tu Nabi duk bertaubat juga pada Allah Ta'ala 100 kali sehari tu. Takut duk ingat Nabi kata aku taubat pada Allah Ta'ala 100 kali sehari tu. Duk kata Nabi yang maksum tu buat dosa maksiat juga. Dah, ini golongan muqarrabin. Golongan muqarrabin ni, orang-orang yang baik ni, dia tak semestinya ada dosa, dia minta maaf. Supaya ada orang yang jenis hati mulia, hati baik, sentiasa minta maaf. Minta maaf dah, nak tanya sikit. Padahal tak tanya lagi. Minta maaf Ustaz, nak tanya sikit. Minta maaf apa? Tak tanya lagi. Lepas tu kita tak bergaduh pun. Nak tanya, minta izin lah tu nak tanya. Tapi minta maaf dah. Tu orang yang hati mulia, hati baik. Minta maaf ya, minta maaf ya. Banyak minta maaf. Golongan muqarrabin gitu lah. Dia tetap nampak diri dia ada taksir, ada cuai, ada kekurangan situ sini. Sebab tu dia duk bertaubat juga pada Allah Ta'ala. Walaupun dia maksum, mustahil pada akal buat dosa, buat maksiat. Adapun para wali, mustahil tak, harus pada akal. Walaupun dia ni mahfuz, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala daripada berterusan melakukan dosa ataupun jatuh pada dosa. Tapi harus pada akal, wali jatuh pada dosa dan maksiat. Kita wali pun tak, Nabi dan Rasul jauh sama sekali, pasti ada. Pasti ada dosa. Habis tu Nabi sebut 100 ni, bukan nak bagi tahu sekadar tu je kita kena buat sehari, tidak. Ulama kata bukan mimba bihasri ni, bukan nak beritahu banyak tu je lah mun kena buat dalam sehari, tak. Nak bagi tahu banyak kali Nabi bertaubat. Lebih lagi bagus. Sebab apa? Nabi yang tak ada dosa pun 100 kali sehari banyak dia taubat. Kita wali pun tidak, orang biasa je, biar lebih daripada tu. Sebab tu ulama kata paling kurang daripada banyak ialah 300. Gitu. Paling kurang, paling sedikit daripada banyak. Nanti kan orang kata sikit apa 300? Ya, daripada sikit tu, daripada kelompok tu. Paling kurang tu 300 sehari semalam bertaubat pada Allah Ta'ala. Dengan lafaz yang macam mana? Lafaz yang macam mana tu ulama kata berdasarkan kepada hadis ni, terpulanglah nak pakai lafaz apa pun. Nak pakai astaghfirullah wa atubu ilaih boleh. Nak pakai astaghfirullah saja pun boleh. Terpulanglah. Nak pakai kalimah apa? Tak ingat yang bahasa Arab tapi tahu cakap bahasa Melayu. Guna bahasa Melayu pun tak apa. Taubat pada Allah Ta'ala. Sirah macam mana? Ulama kata berdasarkan pada hadis ni, tak kisah.
Nak pakai kalimah yang macam mana. Yang penting dalam hadis ni adat tu tak menunjukkan sekadar tu je Nabi suruh kita beristighfar ataupun taubat pada Allah. Tapi nak menunjukkan banyak. Bahkan kita kena perbanyakkan lebih daripada golongan-golongan Nabi dan juga para wali. Baik. Habis itu dua tiga dalil yang dipetik untuk bab 1 bab taubat akan datang sambung lepas daripada raya bab yang kedua takut akan Allah iaitu khauf dalam bahasa Arabnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.